Daripada jawapan kerajaan semalam, jawapan yang saya dapat minggu lepas daripada Perdana Menteri, berapa pelaburan kerajaan di dalam kedua-dua dan suntikan modal di dalam kedua-dua syarikat, Datuk Seri Najib juga telah mengesahkan bahawa untuk Hotel St. Regis, jumlah dia sekitar 370 juta lebih. Jadi itu sama disahkan. Tetapi untuk LLIC, jawapan Perdana Menteri menyebut bahawa jumlah pelaburan ialah 115 juta. Jadi daripada semua maklumat ini, maka kita boleh tentukan keterdedahan risiko kewangan atau financial risk exposure kepada kerajaan Malaysia dan juga Peter Sondag. Dan daripada situ, saudara-saudari boleh dapat angka kerajaan Malaysia berdepan dengan tanggungan hutang 379 juta berbanding dengan Peter Sondag hanya sebanyak 41.8 juta. That's where you get all the figure which I will touch in here. Jadi saya sambung, seperti yang saya sebut tadi, apabila kita kumpulkan semua maklumat kewangan daripada sumber-sumber rasmi yang telah disahkan oleh jawapan Perdana Menteri tadi, ini mengesahkan bahawa nisbah suntikan sama seperti yang saya dakwa sebelum ini, iaitu kerajaan Malaysia menyuntik 90% ke dalam kedua-dua syarikat ini berbanding dengan 10% sahaja suntikan dana dan juga keterdedahan risiko kewangan di pihak Tan Sri Peter Sondag. Kedua-dua projek ini tidak pernah menunjukkan keuntungan sejak ditubuhkan 3 tahun lalu dan ada kemungkinan ia akan berterusan mengalami kerugian seperti yang telah ditunjukkan di dalam penyata perbandingan kewangan yang diperolehi daripada SSM. Saya faham selepas ini maka Cyber Trooper UMNO dan juga media rasmi UMNO akan bagi alasan bahawa Hotel St. Regis ini baru nak buka. Dia akan bagi alasan itulah baru nak buka, takkan nak untung terus. Tapi saya boleh sebut, kalaupun Hotel St. Regis ini boleh beri alasan ia masih belum beroperasi sepenuhnya, timbul persoalan sama ada ia mampu ke tidak untuk menjana pendapatan yang mencukupi paling kurang untuk membayar faedah pinjaman bank pembangunan yang saya anggarkan sekitar 9.88 juta setahun. Yang ini pada kadar bunga 4% ke atas 257 juta, dia lebih kurang 9.88 juta setahun. Dan pada masa yang sama, Hotel St. Regis ini juga kena simpan ataupun accumulate its capital in order for it to accumulate cash to pay off the loans that is due in 10 and 15 years time. So, looking at its first 3 years operation, continuously showing losses, despite claims that this is not fully operational, but kalau kerajaan Malaysia menggunakan sehingga 300 juta ringgit untuk dilabur di dalam hotel ini atas alasan this is a game changer dan ia dipecah tanah 2013, ia siap dibina awal 2015. Jadi maksudnya by now it has had almost 2 full years to show whether or not it's game changer. Obviously it's not game changer. Saya boleh buat bisnes hotel macam ni, saya rasa saya lebih untung daripada inilah. I can definitely make more profit than continuous losses macam ini kan. Dan kalau kita tengok prestasi LICC, ini lebih membimbangkan. Kerana LICC telah dibuka sepenuhnya dan ia dibina khusus untuk menjadi tuan rumah dan digunakan untuk sidang kemuncak ASEAN yang berlaku April 2015. LICC kena bayar pinjaman 5 juta setahun bunga. Tahun pertama yang program paling besar dia ada, iaitu sidang kemuncak ASEAN yang paling mahal mungkin, dia buat 4.9 juta saja. Tak mampu untuk bayar, faedah pun dia tak mampu bayar. Dan the convention center is in Langkawi. Obviously, there are not as many exhibition in Langkawi as it is in KL. And even in KL, I know exhibition centers are having problem apart from kahwin saja yang kalau yang laku pun exhibition lain tak banyak.